Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadil Tuan Muiz kita selaku pengacara kita pada malam ni, tuan-tuan daripada Pertis dan pendengar daripada Radio Pertis dan semualah yang sedang menonton live kita di Facebook Love Quran. Tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Jadi saya sebelum nak teruskan ceramah, boleh nak minta admin kita ni ubah layaran kita punya paparan kita ni bagi nampak 2-3 orang sikit. Sekarang ni saya nampak saya sedang ceramah pada diri saya sendiri je. Jadi macam game Tom tu tahu, kartun Tom. Jadi saya cakap, saya sendiri dengar tu. Kita ubah bagi nampak kita punya audience sikit ke, memuis kita tadi tu, dan 2-3 orang lah. Tuan-tuan buka lah kamera sikit, bagi teman saya ceramah kan. Tidak saya seorang je duduk di situ. Okey, saya masih berada di paparan saya seorang. Kau saya tekan apa-apa? Okey. Bolehlah, saya nampak ada 3 orang sikit. Ada orang. Tak ada orang lagi. Buka lah video kalau siapa-siapa nak teman saya ceramah pun boleh juga kan. Sambil-sambil dengan ceramah, sambil-sambil. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Malam ni adalah kita katakan malam besar lah. Kerana kita sama-sama mengikuti program kita untuk ceramah Ma'al Hijrah kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, baginda Rasulullah SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul ketika umur dia 40 tahun. Baginda SAW bernikah, berkeluarga dengan Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Terima kasih kepada kita punya Ahmad Daniel sudi temankan saya pada malam ni. Kawan-kawan lain tak masuk lagi kan? Okey. Nabi SAW menikah dengan Khadijah umur berapa? 25 tahun. Jadi beza umur kahwin dengan beza umur jadi Nabi 15 tahun. Maknanya setelah 15 tahun mendirikan rumah tangga dengan Khadijatul Kubra bintu Khuwailid, Nabi SAW tidak lagi officially dilantik menjadi Nabi. Nabi duduk di Gua Hira ketika umur 40 tahun, datanglah Jibril alaihissalam dengan rupa yang asal sambil meminta Nabi SAW membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bermula daripada saat itu, baginda SAW telah dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Di mana? Pada orang-orang Quraisy. Dan kita tahu keadaan orang Quraisy ini adalah orang yang sangat tak bertamadun dan sangat jauh daripada nilai-nilai murni dan sangat teruk hidup mereka ni. Mereka boleh minum arak dalam tengkorak manusia. Judi bukan calang-calang. Judi. Katalah contoh ada satu awek lah. Awek lah, perempuan mengandung. Mereka sama-sama geng jahiliah ni, Arab Quraisy ketika tu, mereka kata, okey, kita judi 2 orang, kita bet. Anak lelaki ke, anak girl ke, anak boy. Hang kata anak apa? Dia kata anak girl. Hang kata anak baby apa? Dia kata baby girl lah tu. Hang, aku kata tu baby boy. Seorang lagi kata, tak, aku kata baby shark kedudu, dia kata. 3 baby. Mereka boleh ambil pisau, boleh pi dekat perempuan yang tengah berjalan tu, pegang mulut perempuan tu, rebah dia ke bawah, ambil pisau, potong perut dia, buang perut dia, ambil baby. Kan aku dah beritahu lelaki, lempak baby tu ke belakang gitu. Lepas tu ambil duit, belah gitu. Perempuan tu lantarang lah. Mati ke apa ke, tak kisah apa. Tu keadaan Arab jahiliah. Sengaja Nabi SAW dilantik pada orang dan dihantar macam tu
nak menunjukkan kehebatan Nabi SAW, Nabi boleh bawa satu manusia yang tak ada tamadun, yang orang takut nak jajah, Rom dan Parsi pun takut nak jajah. Sebab pelik sangat perangai mereka ni, mereka tak mau nak jajah, Nabi boleh ubah mereka ini menjadi satu manusia yang mendapat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada mereka. Itulah dia para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah ini Nabi SAW terpaksa lalui fasa-fasa yang penuh mencabar di dalam 13 tahun sebelum hijrah. Semua benda yang bermasalah mai kat Nabi SAW. Apa dia? Dengan orang pukul, dengan orang marah, dengan orang tak puas hati, cekik Nabi SAW, letakkan najis unta di belakang Nabi masa Nabi duduk semayang. Macam-macam penderitaan yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Berapa tahun Nabi buat dakwah secara senyap atau sir atau rahsia? Nama dia adalah 3 tahun. Selepas 3 tahun, Nabi SAW buat dakwah secara berterang-terangan. Nabi buat apa? Nabi panggil orang-orang kota Mekah ni duduk dekat Bukit Safa. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita pergi Mekah kan kita ada sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Nabi duduk di bawah bukit tu yang tinggi sikit tu, Nabi duduk di tengah tu. Nabi panggil, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fihrin, wahai Quraisy, semua hampa main sini, main sini, main sini. Ada benda aku nak bagi tahu kat hampa. Benda apa wahai Muhammad? Ceritalah kat kami. Maka kata Nabi SAW, helah bangsa kaum aku kat Mekah ni, aku nak tanya hampa. Kalaulah aku kata kat hampa, belakang bukit ni ada tentera nak mai serang hampa, do you believe me? Dia cakap, kan cakap orang putih lah. Contohlah aku beritahu kat hampa. Percaya tak? Mereka kata, why not? Why Nabi Muhammad? Why not? Kami tak percaya kat kamu. Kamu orang baik. Kamu orang bagus. Kamu tak pernah tipu kami. Orang Pulau Pinang kata, kamu tak pernah ranjau kami. Ranjau tu murung lah. Kamu tak pernah tipu kami. Kami yang bagi name tag Al-Amin tu, kami yang pergi cetak di kedai bagi kat kamu, so pakai kat dada. Kami yang bagi. Kalau macam tu kata Nabi SAW, aku nak beritahu kat hampa, aku adalah Rasul, utusan Tuhan. Jom sembah Allah. Tinggalkan sembahan berhala. Tuan-tuan tahu tak siapa dia manusia yang paling tak guna yang marah Nabi? Nama dia siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan bukan orang lain. Abu Lahab bin apa nama dia? Bapak dia? Bin Abdullah. Bin Abdullah pula. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Apa makna dia? Bapa Nabi nama apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Apa makna dia? Maknanya ialah Abu Lahab ini adik-beradik Abdullah. Kalau Abu Lahab ni adik-beradik Abdullah, maknanya itu pakcik Nabi SAW. Pakcik original. Bukan pakcik melawak, pakcik mak menakan sabit tak. Memang pak menakan sungguh Abu Lahab ni. Tapi apa dia buat? Dia ambil pasir. Riwayat kata dia ambil kayu. Dia baling ke Nabi SAW. Dia kata, tabban laka ya Muhammad. Tabban ni, kalau kita tengok dalam tafsir Pimpinan Rahman, dia tulis apa? Tabban. Tabban dia tulis celaka. Celaka. Sebenarnya terjemahan dia bukan celaka. Dia lebih teruk pada celaka. Dia lebih teruk pada celaka. Tapi orang tak gamak nak terjemah perkataan original. Paling mampu. Tu pun tak tahulah fikir cara paling baik sekali dah nak tak tahu nak tulis dah. Celaka tu tak sampai. Dia punya maksud tu tak sampai. Dia teruk lagi. Cuba tuan-tuan pergi kat Pak Arab kata tamban laka ya Syekh. Tengok dia buat apa. Kan kita kan kita ada airport kan. Kata kita jumpa Pak Arab kami berjalan ke. Kaifahal ya Syekh? Anta
Hayakumullah. Moga Allah beri kehidupan yang baik pada kamu, muliakan kamu. Cerita kat dia, Assalamualaikum, kaifa haluka ya syekh, anta ahsanan nas. Apa cakap dia? Last kali kita kata dia, taban laka ya syekh. Kita cakap gitu. Tengok, dengan back travelling tu dia balik kepala kita. Dia kata tak guna hang maki aku. Dia perkataan maki je. Allah marah sungguh ke Abu Lahab bila buat macam tu. Allah terus turun ayat Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Hang kata Nabi aku celaka. Hang tu yang celaka. Satu tangan hang baling kat Nabi aku. Dua tangan hang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna apa sahaja yang diusahakannya. Wama, dan duit-duit dia semua tak guna. Maknanya duit, harta, pangkat, kekayaan yang semua tak guna langsung setitik pun nanti di akhirat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan isteri dia pembawa kayu api. Yang isteri dia bawa akan bakar suami dia kat dunia. Bakar kat akhirat. Maknanya suami dia tengah terbakar dalam neraka. Isteri dia akan ambil kayu api. Buh bagi bakar lagi. Buh bagi bakar lagi. Isteri dia tak boleh kawal diri. Benda tu berlaku dengan keadaan dia terpaksa bergerak. Oh, apa ni tak boleh. Dia bakar. Sebab apa isteri dia kena? Sebab mereka lelaki bini lah. Hari-hari fikir macam mana nak buat naya ke Nabi SAW. Terima kasih kepada hidayah sama-sama dengan kita. Hilang balik lah. Aku buka. Okay, dah balik dah. Terima kasih. Dua orang teman saya malam ni. Jadi, marahnya Allah Ta'ala dengan isteri dia kena. Sebab isteri dia, pagi-pagi isteri dia bangun. Apa aktiviti dia? Kalau kita bangun pagi-pagi selain pada baca doa, tengok WhatsApp dulu tak? Baca doa dulu ke baca WhatsApp dulu? Baca WhatsApp dulu, WhatsApp kan? Nanti baru baca doa. Kadang tak ingat baca doa tu. Baca WhatsApp tu yang utama dulu. Tengok Facebook semalam kita post kan, berapa orang like, berapa orang tu kerja kita. Tapi Abu Lahab dengan isteri dia Ummu Jamil, apa mereka buat? Pagi bangun fikir, dua orang, mereka buat master plan. Hari ni kita nak buat nanya kat Nabi apa? Hari ni kita nak baling batu ke? Nak berduri ke? Kita nak baling tong sampah ke? Kita nak reka fitnah baru ke? Apa kita nak buat? Itulah hari-hari kerja mereka. Tak ada kerja lain. Sehingga di dunia kamu bantu suami kamu untuk menyusahkan Nabi aku dan Islam. Di akhirat, nah aku jadikan kamu ni bakar diri kamu dan bakar suami kamu dalam neraka esok. Ummu Jamil nama dia. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah. Demikian gambaran kesusahan yang diterima oleh Nabi SAW ketika di Mekah. Maka Nabi ingat, tak apalah, andai kata aku ni susah sangat, aku nak try cari pasaran, mungkin boleh pergi Taif. Di Taif tu adalah kot orang-orang yang boleh bantu. Sebab adik-beradik mak Nabi nama Aminah tu banyak kat situ. Mak menakan dia, anak mak dia, ni apa, nak menakan dia, Mak Lang, Mak Nga, Mak Su, semua ada kat situ ni. Pak Lang, Mak Lang semua ada. Mungkinlah mereka ni boleh bantu. Kerana mereka ni mereka ni adalah kenalan dia. Kalau mereka tak ala ni bukan orang lain, ni anak menakan kita juga, mainlah kita tolong dia dengan harapan. Tetapi apabila Nabi SAW sampai di Taif, rupanya geng Taif lebih gangster lagi daripada Mekah. Apa mereka kata? Hey Muhammad, hang ni siapa? Sebab apa Tuhan lantik hang jadi Nabi? Sebab apa Tuhan tak lantik aku jadi Nabi? Apa lebih hang daripada aku? Kalau bahasa kita, hang SPM dapat berapa? PT3 hang berapa? Hang masuk IPTA mana? Ambil kos apa? Berapa hang punya grade? Oi, tanya macam-macam. Ada orang kata pula, kalau hang Nabi, hanya harap aku nak cakap dengan hang. Macam-macam. Lepas tu panggil budak-budak jahat ni baling batu ke Nabi. Sepanjang jalan tu bukan red carpet, red blood yang keluar daripada darah Nabi SAW. Sebab mereka baling batu. Darah Nabi ni
mengalir masuk dalam kasut Nabi sampai jadi macam kita jalan dalam selut, kecak tu. Macam itulah kasut Nabi SAW dipenuhi dengan darah. Sehingga malaikat mai offer, malaikat kata, "Mailah kami musnahkan depa ni. Depa ni kalau bahasa kita dok kenal barang." Orang Kelantan kata, betul saya cakap gitu. Dok kenal barang kan. Hang tak kenal siapa ni hang tak kenal. Hang boleh baling batu kat dia, hang tahu dia ni siapa dia. Sebab dia lah dunia ni diciptakan, dia kekasih Allah. Orang tak tahu. Malaikat kata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kami musnahkan depa ni. Tak guna. Haprak ni orang semua ni." Malaikat tak kata lah haprak tu aku tambah ya. Yang kata, "Ustaz, malaikat kata haprak ke?" Tak, tu saya marah sangat. Nabi sabar sangat. Nabi kata tak apa, biarlah kat depa. Kalau depa tak beriman, anak cucu depa ni boleh beriman dengan aku. Boleh. Anak cucu depa tu dia boleh ikut cakap aku, ikut cakap Allah Subhanahu Taala. Demikian. Nabi ni orang baik lah. Kita katalah contoh kita di Taif betul tak? Malaikat mai. Now tak kalau saya ambil 2 batu, saya baling. Kita kata malaikat 2 batu apa? 200 gunung hempak kepala mereka memang tak guna sedik mereka ni. Aku lama dah tunggu malaikat ni. Tu kita lah. Tu payah jenis kita ni. Kita jadi pengikut dia. Payah jadi pemimpin. Mudah emosi tu kuat sangat. Jadi Nabi SAW duduk di Mekah ni. Dan apabila ditanya pada Nabi SAW, bilakah tempoh yang paling susah sekali dalam berdakwah? Maka kata Nabi SAW, paling susah sekali dakwah aku adalah di Taif. Di Taif Nabi duduk berapa lama? Seminggu. Tuan-tuan bayang tengok di mana Nabi makan, di mana Nabi minum, di mana Nabi rehat, siapa bantu Nabi. Tuan-tuan, susah. Kalau Mekah ni, kurang-kurangnya kalau Mekah, apa yang kita boleh buat di Mekah? Boleh balik rumah, boleh tidur, boleh rehat. Di Taif nak cari tak mana, siapa pun tak mau kawan dengan Nabi. Demikianlah susahnya Nabi SAW nak bawa Islam pada kita. Maka peristiwa hijrah ni ajak pada kita satu benda yang nama dia adalah pengorbanan yang besar. Ketika Nabi SAW nak gerak pi ke Mekah, Nabi guna siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi tak guna jalan yang biasa. Nabi guna jalan yang jarang dilalui. Kerana jalan tu lah yang orang tak follow sangat. Jarang orang ikut jalan tu sebab jauh sikit. Nabi ikut jalan tu. Nabi ikut jalan tu. Ada orang tanya, "Ustaz, sebab apa Allah tak hantar buruk mai? Macam Isra' dan Mi'raj." Kan senang. Nabi panjat di atas tu. Siung. Sampai. Siung. Patah balik. Sampai ke tu. Boleh tak? Boleh. Tapi sebab apa Allah tak buat? Kerana Allah nak ajak dekat kita, kerja Islam ni bukan kerja senang. Orang yang nak dekat dia dengan Islam, kerja dia susah. Jangan cakap benda tu tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang anjur program Love Quran yang anjur ni. Bukan benda senang ni nak buat. Bukan sikit benda yang kita nak buat benda ni, kita nak buat online ni. Ada orang kata tak payah buatlah online, bukan orang tahu nak dengar pun. Kita dah ada banyak dah ceramah, kita tak payah buatlah ceramah. Macam-macam lah yang kita dengar. Sebab kita nak buat kerja Islam ni memang susah. Tambah masjid-masjid. Masjid-masjid. Tuan-tuan, sekarang ni kan banyak masjid-masjid. Masjid buat ceramah. Dulu lah tak COVID kan. Kita buat ceramah, buat apa semua. Buat ceramah dalam masjid. Buat ceramah dalam masjid, kita kata. Buat ceramah di luar masjid pun orang kata. Buat ceramah dalam masjid, kita apalah kalau tak PKP lah. Apalah buat ceramah dalam masjid. Kita ni nak syiar, kena buat di luar. Barulah syiar Islam. Orang meniaga tepi jalan. Mana ada orang meniaga tempat sorok-sorok macam ni. Kita nak bawa Islam. Macam-macam lah. Esoknya ada jawatankuasa buat ceramah kat luar. Dia marah pula. Dia kata apalah buat kat luar. Dalam tu ada ruang punya banyak aircon sejuk. Ni kena sewa PA system, kena tarik luar. Perhabis duit. Macam tu pula. Hang buat makan susah. Hang tak buat makan salah. Jadi semua benda jadi salah. Kerana betul lah. Kerja Islam ni dia tak senang. Jadi ada jawatankuasa ke, jadi AJK ke. Tuan-tuan yang duk AJK Pertis ni pun macam-macam boleh dengar agak.
luahan dan karenah orang setiap hari yang apabila dia rasa diri dia tu, dia rasa boleh buat atau tahu semua benda. Inilah yang jadi daripada masyarakat kita hari ni. Maka Nabi SAW ajak pada kita, kerja Islam ni bukan kerja yang senang. Mesti susah. Sebab tu para rasul, kita ada 124,000 para nabi, 313 para rasul. Dalam semua ribu-ribu, ratus ribu nabi ni, ada 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Siapa dia? Daripada Adam, Idris, Nuhun, Saleh, sampai Nabi Muhammad Khatimul Anbiya, Nawir Qulubana Ya Allah. Kan dengar lagu tu kan? Tu lagu Nabi-Nabi. Sebab apa 25 Nabi? Kerana inilah Nabi yang paling banyak susah untuk kaum dia. Dalam banyak-banyak Nabi, ada 5 Nabi yang dinamakan dia Ulul Azmi. Tahu Ulul Azmi tu Nabi apa? Nabi-Nabi yang banyak sangat ujian, paling banyak ujian kena dekat mereka. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. 5 Nabi Ulul Azmi. Sebab apa Ulul Azmi? Lebih banyak susah untuk Islam. Yang ketiga nama dia apa dia? Yang paling susah dalam 5 adalah Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW jadi ketua bagi semua Nabi-Nabi, kerana Nabi Muhammad lah orang yang paling banyak kesusahan yang diterima atas nama Islam. Jadi kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, lebih banyak kesusahan yang kita terima untuk Islam, lebih banyak ganjaran dia. Saya nak dibandingkan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala uji. Saya tak tahulah ni ujian ke, ni kelebihan ke. Ada orang yang menganggap dia sebagai kelebihan. Mata kita tak jelas, tapi hati-hati jelas. Sebab apa? Sebab mata tak tengok benda pelik-pelik. Kami ada mata ni duk tengok benda pelik-pelik. Ilmu semua hilang. Hati jadi tak cerah. Itu kelebihan Allah bagi kat kita tu. Dalam kesusahan, kita jalani kehidupan kita dan redha terhadap ketentuan yang Allah bagi pada kita, maka besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sambung lagi peristiwa hijrah. Maka apabila Nabi SAW dah duduk di Taif pun orang tak terima, datanglah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah ke Madinah. Nabi SAW berhijrah ke Madinah ni dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi hijrah. Dan dalam peristiwa hijrah, antara orang yang terlibat adalah Sayyidina kita ada live Facebook ke? Siapa yang tadi tu? Kita ada tak live Facebook sekarang ni? Kita punya Ahmad Daniel ada? Atau Abang Muiz kita ada live Facebook ke? Ada. Okey. Tuan-tuan yang sedang menonton Facebook kita pada malam ni, terima kasih Aizat. Yang sedang menonton Facebook kita pada malam ni, tuan-tuan, saya nak abang, program kita pada malam ni adalah anjuran daripada Pertis Malaysia dan juga dengan kerjasama juga dengan Love Quran. Betul ke saya sebut tu? Jadi kita sedang live di Facebook sekarang ni. Saya minta tuan-tuan yang menonton sekarang ni, kalau boleh minta tolong sangat-sangat, tuan-tuan tolong like page tu dulu. Page Love Quran tu dengan page Pertis tu tolong like dulu. Love Quran Group. Tuan-tuan tolong like page tu dulu. Yang kedua, saya minta tuan-tuan tolong apa? Tolong nama dia share je. Tak payah buat apa pun, share je. Ada orang dia boleh ceramah, dia ceramah. Ada orang dia pandai IT, dia duduk di balik tabir, dia boleh run program. Jadi kita sebagai pendengar, penonton, kita ada sumbangan, kita ada. Kita tolong tekan share Love Quran Group tu, biar kita ramai lagi view kita malam ni. Kita ramai dapat view, ramai dapat faedah.
Dan yang ketiga, tuan-tuan ahli jawatan kuasa Love Quran Group ni, kalau boleh, saya minta tuan-tuan tolong tulis dekat situ nombor akaun Quran Group ni, dia punya Maybank ke apakah, tulis kat situ nombor akaun. Kod ada yang sedang menonton kita malam ni, yang mereka teringin sangat nak buat sumbangan, mereka boleh sumbang. Tulis kat situ dan pinkan. Nanti kita umum lagi. Sekali dalam beberapa minit lagi, kita umum lagi. Kita mohon kutipan. Hantar mai. Bukan mohon kutipan apa. Kita akan buat program. Saya tengok Love Quran ni macam-macam program mereka buat. Jadi kita nak support mereka sama-sama. Juga support Pertis yang banyak kuliah-kuliah. Saya pun sendiri terlibat dengan mengajar Hadis 40. Sangat hebat orang-orang yang balik tabir ni. Walaupun ada kekurangan. Tetapi kelebihan yang Allah beri tu lebih banyak dan hebat daripada kita yang konon-konon kita ni sempurna. Jadi kita sama-sama bantu mereka, insya-Allah. Banyak lagi program-program yang kita harap boleh lagi Quran Group ni akan susun lagi. Okey, sambung kita balik, nanti kita umum lagi tentang program kita untuk penonton-penonton di Facebook. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala. Peristiwa hijrah ni maknanya dia gabungkan banyak orang. Siapa dia? Gabung Sayyidina Abu Bakar, gabung Sayyidina Ali, gabung juga dengan Asma. Sebab Asma ni adalah apa? Orang yang cover bapak dia. Bila Tok Wan dia kata, bapak hampa tinggal apa kat hampa ni? Bapak hampa pi hijrah ni. Asma kata, Tok Wan mai sini, tengok ada banyak harta. Sebenarnya bukan harta, tu adalah apa? Batu je tutup dengan kain. Bapak dia ingat duit. Tok Wan dia lah, Tok Wan dia ingat duit. Jadi maknanya semua membantu. Jadi untuk kerja Islam, kata para ahli ulama, untuk kerja Islam ni apa kita kena buat? Kena gabungkan banyak generasi. Yang tua, yang muda, yang anak-anak muda. Kalau kita tak COVID, anak-anak muda main masjid, kita jangan marah mereka. Jangan halang mereka. Kalau COVID lain lah. Kalau hari-hari biasa tu, kita seronok budak-budak main semayang. Biasalah budak lari-lari ni, biasalah tuan-tuan. Tu memang sikap dia suka lari. Yang peliknya, budak tu dengar ceramah dalam masjid, duduk daripada awal sampai sudah, dia tulis apa ustaz cakap. Yang duk lari sini, lari sana, panjat sini, panjat sana tu, mak dia. Tu orang pelik. Mak dia panjat dinding. Mana mak tu? Mak tu gayut di kipas. Pelik mak saya ni. Macam Spiderman dah mak dia. Tu pelik lah. Budak-budak tak apalah. Biasa. Kita beritahu mereka, adik nak main boleh. Tapi masa orang ceramah main kat depan sikit. Jangan ganggu. Macam tu boleh lah tu. Kita bagi makan budak-budak dia tak kira. Dia makan je apa pun dia makan. Yang banyak komplain ni siapa? Orang besar-besar ni lah. Budak-budak tuan-tuan bagi makan. Rapat dia makan. Tumpah-tumpah biasa. Makanan talam kan. Lepas tu kita bagi kat orang dewasa pula. Bagi dewasa dia kata, nasi mentah. Nasi tak cukup ayak. Daging keras. Ayam macam-macam lah hang ni. Dah orang bagi free makanan, banyak pula songeh tu. Tu budak-budak lah. Jadi kita nak komuniti kita hebat. Kita nak organisasi kita hebat. Kita libatkan semua orang. Jangan sisihkan siapa dalam organisasi kita. Walaupun dia budak kecil, anak muda, lelaki, perempuan. Untuk Islam, semua kena ada. Biro Muslimat pun dia mainkan peranan juga. Kerana di zaman Nabi SAW, Muslimat atau sahabiah-sahabiah banyak menjadi perawat orang luka di dalam peperangan. Macam nurse lah. Tugas nurse tu diambil oleh para sahabat dulu. Isteri-isteri para sahabat, anak-anak para sahabat. Yang mereka ni duduk di tepi-tepi medan peperangan, nampak orang luka, ada orang akan bawa main ke tepi, mereka akan rawat, basuh luka, tahan luka tu. Macam lah mereka akan buat. Maknanya orang perempuan bukan tak penting dalam Islam, penting juga. Laki penting, perempuan penting, budak-budak penting, kanak-kanak penting. Semua aspek dia penting untuk bawa Islam yang besar benar kepada kita. Dan Nabi SAW apabila sebelum tiba dekat Mekah tu, apabila Nabi SAW tiba sahaja di Mekah, di Madinah, orang-orang Madinah menyambut Nabi SAW dengan sangat seronok. Apa dia? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina
Mada'a lillahi da'. Mereka nyanyilah. Tak ada lah sedap sangat. Mereka sedap lagi. Saya tak sedap sangat. Tapi sedap lah pada hampa. Hampa tak sedap lah pada aku. Tapi memang standard tu kan. Ceramah dia sedap sikit je pada hampa. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Melawak lah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Orang Madinah ni mereka hebat sebab mereka menyambut Nabi. IC Nabi orang mana? Mekah. Jabatan Pendaftaran tulis Nabi orang mana? Asal orang Mekah. Nabi pergi di Madinah maksudnya Nabi outsiders. Orang luar. Strangers yang mai. You are not one of us. Betul aku cakap? Boleh sikit orang putih. Tak mengaji mana? Mengaji Australia betul biasa-biasa ya. You are not one of us lah. Bukan orang kami orang luar. Tapi Nabi panggil mereka. Masuk. Mereka panggil Nabi masuk dalam grup Nabi SAW. Dan lebih pelik orang Madinah angkat Nabi duduk di atas jadi ketua. Dia orang luar dilantik menjadi ketua. Yang lebih pelik lagi, mereka sanggup korban semua untuk Nabi walaupun nyawa. Nak pergi perang. Masa zaman Madinah nak pergi perang. Mereka kata, okey kami ikut. Hampa nak ikut? Sebab apa? Sebab nanti hampa mati. Mati pun tak apalah. Kami mati syahid. Ya Allah. Nyawa sanggup bagi. Akhirnya Allah pilih siapa? Allah pilih Nabi SAW kebumikan jasad dia di mana? Di Madinah. Tak pilih di Mekah. Walaupun Nabi sayang bumi Mekah. Tuan-tuan Nabi keluar daripada Mekah dan hijrah. Nabi tengok belakang. Jalan Nabi tengok belakang. Nabi tengok belakang. Nabi kata, kalaulah umat aku, bangsa dan kaum aku tidak menolak aku tak mau tinggal di bumi Mekah. Aku seronok tinggal di bumi Mekah. Kerana ini bumi aku, tanah tumpah darahku. Aku beranak di sini. Nabi tak mau tinggal di bumi Mekah. Tapi dah geng-geng Madinah Mekah buat perangai. Nabi SAW pindah pergi ke Madinah. Madinah, orang yang berjiwa besar. Dia tak kira sempadan negeri, sempadan negara, bangsa, keturunan, tak kira. Hang Islam, aku Islam, kita sama-sama. Inilah dia tuan-tuan, benda yang paling besarnya ada dalam peristiwa hijrah. Yang kita nak ambil sekarang ni, yang kita ni kadang-kadang suka sangat tengok bangsa, suka sangat tengok elemen negeri. Tuan-tuan ingat ada awal dulu, kita ada isu berkaitan laksa. Laksa Johor macam mana, laksa Pahang macam mana. Laksa ni buah ikan kayu, laksa ni buah ikan mas, kami laksa buah ikan ketui, kami laksa buah macam-macam. Duk kerja, duk bergaduh pasal ikan ni. Sebab apa? Sebab laksa je pun. Lah, sempadan negeri memisahkan kita. Sempadan bangsa memisahkan kita. Sempadan bangsa memisahkan kita. Sempadan kekayaan, sempadan taraf sosial, kehidupan ekonomi dan sebagainya. Semua tu benda yang salah. Tak betul. Kerana apa tak betul? Kerana kita hidup di dunia ni tak boleh tengok perbezaan orang. Sama ada fizikal, kekayaan, kemewahan, bangsa, keturunan, negeri dan negara. Semua tu, batasan tu kita letak tepi. Kerana kita bergerak atas seiringan siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang ucap kalimah la ilaha illallah, kita jadi saudara dia, dia jadi saudara kita. Jangan kata hampa geng mana? Kami geng Kedah. Kami Kelantan. Set kita jangan pecah. Kelantan kata. Geng Kedah kata, oi, mai. Kita duduk sama-sama geng kita. Jangan kawan dengan geng lain. Geng Pulau Pinang kata, mai kita geng nasi kandak kuah taruh atas, duduk belah asing pula. Johor pula kata, kita orang kita jaga kita. Tak, tuan-tuan. Kita nama Islam, nama Malaysia, nama bergerak atas satu. Buang sentimen yang boleh memisahkan kita. Jadi orang berjiwa besar. Baik bila kita orang Kuala Lumpur, orang Kedah main duduk Kuala Lumpur, jangan kata ada hampa orang Kedah jangan duduk kat flat kami. Sebab apa pula? Boleh tak apa, tak masalah. Hampa orang kampung mana? Sebab apa hang main duduk kampung kami? Kami tak suka hang mai duduk kampung kami. Jangan cakap macam tu dengan orang. Kerana Nabi, kalau orang Madinah buat macam tu dekat Nabi, mesti susahlah kita ni nak dapat Islam. Tapi orang Madinah berjiwa besar.
Mereka ni meraih baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, apa yang kita boleh ambil sebagai ringkasan daripada peristiwa Hijratul Rasul SAW ni, apa yang kita boleh ambil adalah kita kena buat perubahan lah pada diri kita hari ni. Hijrah tak ada dah, Mekah Madinah tak ada dah, semua dah Islam dah. Jadi kami nak buat apa Ustaz? Hijrah diri kita. Jadi elok, jadi bagus, dekat diri dengan Islam. Kita pun tak tahulah nak mati bila tuan-tuan. Dengan COVID ni, mati ni macam kita duduk dalam kolam ikan. Kita duduk dalam kolam, ikan tu duduk main. Tak tahu bila dia boleh main kat badan kita. Dia duduk keliling kita je. Kawan-kawan kita duduk kena dah ikan tu. Ikan tu mati. Kita duduk keliling tu, tak tahu nak kena bila. Saat adik-beradik kita, saat kawan kita, kawan kerja dulu. Member duduk satu rumah kita sewa dulu, mati dah masa bujang. Kita dah kahwin dah. Dia tak kahwin lagi, kata meninggal dunia. COVID. Bos kita yang lama, bos kita yang baru. Macam-macam tengok pasal kematian ni. Yang terbaru, siapa dia? Pagi tadi lah. Meninggalnya, Allah yarhamah, Siti Sarah Raisuddin. Satu Malaysia lah hari ni. Terasa dengan kehilangan dia. Kita pun bukan minat sangat artis tuan-tuan. Ada bila-bila apa orang lalu di TV macam tu lah. Kata nak pergi cari, buka, buat collection, print poster dekat dalam bilik, tak ada lah. Biasa je kita pun. Tapi bila dia meninggal hari ni, semua kebaikan dia timbul. Dia buat dulu, buat ni, dia buat baik sini, dia buat sini, dia buat baik ni. Semua benda baik dia buat tu naik. Itulah kita tak tahu. Jangan pandang rendah pada orang. Sampai istana negara. Tak pernah-pernah kalau orang meninggal kat Malaysia ni, tak pernah-pernah istana negara dalam Facebook rasmi dia. Tuanku Azizah ucapkan takziah, doa pada dia. Ya Allahu Akbar. Punya hebatnya dia. Semua orang. Bukan kata artis. Dengan kepimpinan, dengan raja, dengan ustaz-ustaz pun berlambak-lambak. Doa kat dia, share dia punya ni, doa kat dia. Tak tahulah baik apa dia buat tuan-tuan. Allah bagi kemuliaan pada dia. Live dia ke bumi tadi, berapa ribu orang tengok? 232,000 live. Start daripada hospital, sampai nak ke bumi, dekat 200,000 orang lebih yang tengok live dia tu. Ke bumi dia. Tak kena. Sampai banyak macam tu. Ada benda baik apa dia buat? Tak tahulah. Suami dia tahu. Dia sendiri tahu apa baik dia buat. Sebab tu kita jangan cepat pandang rendah pada orang. Kalau kita nampak orang tu tak semayang, jangan cepat kita kata. Dulu semua free hair tu. Yang meninggal tu. Tapi pelan-pelan dekat diri dengan Allah, banyak sedekah, jadi peniaga pula dapat duit tu semua, bantu orang semua. Semua tu kelebihan Allah bagi kat dia. Kita tak tahulah tuan-tuan macam mana kita nak meninggal lah. Kita doa pada Allah supaya kita dapat sama-sama dapat husnul khatimah. Maka jangan pandang buruk pada orang. Kita tak tahu. Kita hidup, usia kita ada, banyak buat kebaikan. Banyak buat amal yang soleh. InsyaAllah, macam mana arwah Siti Sarah tu dimuliakan Allah Ta'ala di dunia, dan kita doa juga pada Allah Ta'ala, Allah beri kemuliaan pada dia di akhirat. Kerana orang baik-baik ni, insyaAllah, Allah tunjuk lagi baiknya tu di dunia lagi. Allah tunjuk kata dia tu orang baik dan orang soleh. Maka kita jangan pandang buruk pada orang. Kita nak jadi baik, kita nak hijrah, dalam masa yang sama kita suka pandang buruk dekat orang. Kita suka hina orang. Tuan-tuan kena ada PE. Arwah dah juga. PE tu. Nana Tanjung Kukuh tu suka menyanyi dengan Saipul Apek tu. Meninggal dah kan dia. Tuan-tuan tahu dia orang Pulau Pinang lah. Meninggal tahu hari apa? Jumaat. Tahu semayang jenazah dia bila? Selepas semayang Jumaat. Tahu berapa orang aminkan doa untuk dia? Ribuan orang. Masa tu tak COVID lagi. Berlambak-lambak orang main semayang. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Amin. Doa kat dia. Beribu orang doa keampunan pada dia. Mati hari Jumaat. Allahu Akbar. Apa baik dia buat? Tak tahu. Allah tahu, dia tahu. Dia banyak tolong orang ke, dia banyak ibadat ke, qiyamul-lail ke. Kita tak tahu baik apa yang dia buat. Maka jangan berhenti buat kebaikan. Sedekah ke apa ke. Ni kita dah masuk tahun baru ni. Memperbanyakkan ibadat kita pada Allah Ta'ala. Duha dulu tak rajin buat. InsyaAllah start pada esok boleh mula buat duha dah. Lalu tak buat witir. Start pada tahun ni buatlah witir lah. Selalu tidur baca macam tu je. Tidur bacalah Al-Mulk sebelum tidur.
20 kali baca boleh hafal dah. Tabarakalladzi. Benda mudah. Hari-hari baca, kita ingat. Hari-hari menyanyi lagu, ingat lagu. Hari baca ilmu, ingatlah ilmu. Maka hijrah ni, dia menuntun kita supaya kita buat sesuatu benda yang boleh menyebabkan kita ni boleh menyebabkan kita ni lebih dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kematian yang datang pada kita tu, kita buat persiapan yang paling baik lah. Persiapan yang paling baik. Dengan penyakit rata-rata, Alhamdulillah, hari ni dah turun dah jadi 17,000 kes. Kita doa, setiap hari kes boleh turun sampai jadi kosong negara kita. Jadi kok mana pun tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, peristiwa hijrah yang datang pada kita hari ni adalah untuk kita buat perubahan sedikit di dalam diri kita supaya kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu kita rajin semayang lambat, Zuhur 3.30, Asar 6.45, lambat semayang, maka ubahlah diri kita. Semayanglah awal sikit. Dulu suka keluar jalan-jalan tak pakai stokin tangan, hand socks, pakai tangan panjang, tapi kadang-kadang suka terselok tangan. Tak apalah, selok sikit-sikit. Tuhan tahu kita pun sibuk, kan ada banyak benda nak buat, semua benda nak Tuhan nak suruh buat. Boy dia marah Tuhan pula. Lepas tu kadang-kadang tangan dia terbuka sikit, kita kata aurat tu, anda tahu aurat tengok buat apa, gatai. Orang yang tengok pula jadi salah. Jadi kita ubahlah sikit, bukan main pun, RM4-5 je. Beli satu, tutup. Sayang suami dah? Sayanglah Ustaz, tak sayang pula. Kalau betul sayang suami, kena tutuplah aurat bagi elok. Terutama orang perempuan, stoking kaki, kalau pergi mana-mana, pakailah. Dulu tak pakai? Dulu, tentulah Ustaz. Nakal-nakal dulu. Sekarang ni dah mula dah dekat diri dengan Allah Ta'ala. Macam itulah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Sedikit demi sedikit kita buat perubahan di dalam jiwa dan hidup kita. Semuanya Allah beri pada kita atas kemuliaan. Balik kita pada peristiwa hijrah, Nabi SAW ajak pada kita apa dia? Islam bukan satu benda yang senang, dia mesti dalam keadaan yang susah. Yang kedua, Islam juga ajak pada kita, kalau kita nak pergi jalan mana-mana, cari teman perjalanan yang baik. Siapa? Macam mana Nabi cari Sayyidina Abu Bakar, kita cari teman perjalanan yang baik. Kalau kawan kita kaki semayang, insya-Allah kita agak berhenti semayang dalam perjalanan. Tapi kalau kawan kita jenis tak semayang, jenis merepek, kemungkinan besar kita akan terikut-ikut dengan dia. Cari kawan yang baik. Cari kawan ni, geng-geng pertis ni, berlama-lama orang baik-baik ni. Kita ada banyak lagi lah. Semua orang yang baik. Kita punya moderator, Muiz Syafiq pun bagus. Kita ada Ahmad Daniel pun bagus. Kita ada siapa yang depan skrin saya ni, Nur Hidayah bagus. Semua orang lah yang bagus-bagus. Kita kawan dengan kawan-kawan kita di sini. Kalau Allah Ta'ala sebut, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan sabarlah diri kamu wahai Muhammad dengan orang yang seru Tuhan mereka siang dan petang dan malam. Siapa dia? Orang baik-baik, orang yang selalu zikir ke Allah, orang yang selalu duduk majlis ilmu. Ini orang yang kita kena kawan. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan kedua mata kamu berpaling pada mereka. Maknanya stay dengan mereka, jangan pergi dekat kawan lain. Wala tuti', jangan ikut man aghfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hati dia daripada ingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia ikut hawa nafsu dia. Wa kana amruhu furta, dan urusan dia itu adalah urusan yang furta, maksudnya urusan yang sangat buruk dan jelek. Maka Allah suruh kita cari kawan baik-baik. Dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dia sahabat yang baik dalam perjalanan, yang bantu Nabi dalam perjalanan, yang mudahkan urusan Nabi SAW dalam perjalanan dunia ini. Allah Ta'ala buat pada kita kebaikan dan kemuliaan kalau kita cari kawan yang baik dalam perjalanan kita. Yang ketiga adalah sebagai kesimpulan daripada peristiwa hijrah ni adalah cinta dan sayang pada Nabi SAW itu adalah satu rahsia yang sangat besar yang Allah bagi pada kita.
Kerana cinta dan sayanglah orang Madinah sanggup korban nyawa untuk Nabi. Kerana cinta dan sayanglah orang Madinah sanggup letakkan Nabi di hadapan dan jadikan mereka pemimpin. Dia pemimpin kerana Allah sayang orang-orang Ansar. Orang-orang Madinah ni orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Kalau Nabi kata apa? Kalau orang Ansar jalan di satu jalan, orang Muhajirin jalan di satu jalan, aku akan ikut jalan yang diikuti oleh orang-orang Ansar. Maknanya sayang sungguh Nabi ni orang Ansar kerana mereka lah orang yang penggerak utama untuk dapat kita katakan apa, dikembangkan Islam tu sampai peringkat yang sangat besar. Itu kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Jadi balik kita pada kita hari ni, maka mari sama-sama hari ni dengan semangat daripada hijrah ni, kita ambil start daripada esok ni, kita jangan tinggal solat subuh berjemaah. Mari sama-sama kita pergi. Kalau lelaki lah, kalau perempuan pun sama juga, bangun semayang. Carilah waktu seminggu sekali kita qiyam mulai ke. Bangun 5:30 tak apa. Awal sikit lah, memang tahajud 2 rakaat, tahajud baby pun tak apa. Zikir, tasbih, selawat jangan tinggal. InsyaAllah Allah bagi kita kemuliaan dan kehebatan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat.